Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Selamat datang dan selamat menonton program soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program pagi ini. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di akhir Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita menjadikan kita hamba-Nya yang makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap perkara jikalau kita kaji, teliti dan hayati, sudah pastilah menjadikan kita orang yang begitu mencintai perkara tersebut. Begitulah Al-Quran. Untuk menjadikan kita pencinta kepada Quran, perlu kita dalami, hayati apakah yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita untuk timbulkan rasa cinta yang begitu mendalam kepada Al-Quran. Oleh itu kami di Tanyalah Ustaz berbesar hati mengajak kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, ayo sama-sama kita mendalami tafsir pada pagi ini bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang apa khabar? Alhamdulillah, seperti biasa Ustaz. Sihat. Ustaz, apa khabar? Syukur Alhamdulillah. Makin segar yang Hakim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan amin ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Juga kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita pagi ini, untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayuh nikmati diskaun 1.50% daripada harga emas dengan kempen diskaun akaun Afin Emas I. Hubungi 0382302222 atau kunjungi mana-mana cawangan Afin Bank atau Afin Islamic berdekatan dengan anda untuk maklumat lanjut. Sentiasa untuk anda. Baiklah, tanpa buang masa, kita nak teruskan kepada perbahasan berkenaan Suratul Saffat ayat 109 hinggalah ayat 113. Jadi sebelum kita nak buka kepada persoalan, jom kita dengarkan dahulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari guru kita yang mulia. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan rahmati Allah, seperti yang Da'i Hakim sebut tadi, menara kawalan kita pada pagi ini surah As-Saffat bermula ayat 109 sehingga ayat 113. Mari kita baca bersama-sama dan kemudian kita tadabbur maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Maksudnya bermula ayat 109, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman, dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak, iaitu Ishaq, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dari orang-orang yang saleh. Ayat yang terakhir untuk slot pada pagi ini, dan kami limpahi barakat kepadanya dan kepada anaknya, iaitu Ishaq, dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Dan yakin. Ya Ustaz, baik. Jadi itulah sedikit bacaan surah As-Saffat bermula ayat 109 hinggalah ayat 113, dan kita pun sudah mendengar terjemahan kepada ayat-ayat tersebut. Jadi untuk permulaan ini kita nak dengarkan dahulu Ustaz tafsiran bermula ayat 109. Boleh ke Ustaz? Baik, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah As-Saffat merupakan surah Makkiyah yang di dalamnya ada 182 ayat kesemuanya. Kemudian para ulama tadabbur, para ulama Al-Quran, mereka pecah kecilkan lagi. Ya. Dihitung pula berapa jumlah kalimah, berapa jumlah huruf. Kalimah-kalimah yang terkandung dalam surah As-Saffat ini mengandungi 860 kalimah dan 3,826 huruf. 3826. Tengok dan Hakim, kita dapat belajar daripada para ulama Al-Quran, para ulama tadabbur. Mereka begitu cintakan Al-Quranul Karim sehingga diperhitungkan Allah, ya, satu persatu. Baik, surah As-Saffat ini pada latar belakangnya, ia diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah. Para ulama kata di antara sama ada ketika di pertengahan ataupun di penghujung ketika Nabi berada di Makkah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, saudara, bila kita faham asbab ataupun waktu turunnya surah ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita faham pada waktu pertengahan di Makkah ataupun di penghujung Makkah, waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang minoriti, dalam catatan sirah dikatakan para sahabat termasuk Rasulullah ada sekitar 50 orang sahaja. Satu Makkah tu ada 50 orang saja. Jadi pada waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ditekan dengan hebat, diancam, diugut, macam-macam lah. Ya, penderaan fizikal, penderaan emosi yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Jadi surah ini turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada waktu itu tidak lain tidak bukan tentunya lah untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada para sahabat pada waktu itu. Karena itu tuan-tuan, hari ini kita dah masuk ayat nombor 109 sampai 113 pada pagi ini. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam surah ini ayat 1 sehingga ayat nombor 19 yang kita dah kupas pun, Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk Allah, iaitulah malaikat. Bersumpah bagaimana malaikat ini makhluk Allah yang begitu taat kepada Allah, taat menjalankan tugas mereka. Kemudian pada ayat nombor 20 sampai ayat nombor 70, ya, pada ayat ini 20 sampai 70 diceritakan pula tentang alam ghaib, diceritakan pula tentang kehidupan selepas kematian, diceritakan pula tentang syurga dan neraka. Okey, kemudian tuan-tuan, ayat nombor 71 sampailah ayat 148 yang sedang kita lalui ayatnya itu menceritakan pula bagaimana kisah-kisah para nabi dan para rasul. Diceritakan tentang kisah tentang kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian maknanya ni kita masih lagi cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Lepas ni nanti akan dibicarakan pula kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Selepas itu Nabi Ilyas, kemudian itu Nabi Lut dan Nabi Yunus alaihissalam. Dan kenapa diceritakan cerita Nabi-Nabi ini? Sebagai bukti, sebagai contoh kepada Rasulullah dan kepada kita semua, bagaimana kaum ini, kaum Nabi Ibrahim, ya, kaum Nabi Yunus, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ilyas, kaum mereka itu menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, yang akhirnya mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
kita sebut sebagai introduction. Sebagai Introduction. pembukaan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi banyak yang ingin kita belajar pada pagi ini, sudah semestinya bermula ayat 109 hingga ayat 113. Oleh itu, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin lebih baik jikalau kita ada mushaf ataupun Al-Quran di hadapan kita yang ada terjemahan supaya kita lebih nampak perjalanan tafsir pada pagi ini. Baik Ustaz, kita kalau boleh nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Baik, boleh Ustaz? insya-Allah. Datangnya dari seorang sahabat kita bernama Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk ayat 109, apakah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia hingga ke akhirat, bahkan nama baginda disebut-sebut dalam tahiyat akhir ketika kita melakukan solat, malah dikatakan selawat yang terbaik adalah selawat Nabi Ibrahim. Mohon Ustaz perjelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. #seindah kasih. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Baik, terima kasih saudari Al-Shal yang bertanya. Ayat 109 ni, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Betul tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ini diberikan gelaran Khalilullah. Masya-Allah. Ya, kekasih Allah. Ya. Dan betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Taala gambarkan karakter Nabi Ibrahim itu, inna Ibrahim kana ummah. Masya-Allah. Nabi Ibrahim yang seorang itu, tetapi semangatnya, imannya, kekuatannya, dakwahnya seperti satu ummah. Ummah ni besar lah, kan, betul. ramai orang. Maknanya Nabi Ibrahim dengan wataknya seorang itu, seorang nabi, tetapi betapa besarnya, hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam semenjak muda lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat sebelum ini kita telah bincangkan bagaimana Nabi Ibrahim sejak kecil lagi beliau baginda tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Taala gambarkan dalam ayat nombor 84 yang kita telah bicarakan dulu dalam surah As-Saffat ini, Allah Taala sebut idza'a rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap Tuhannya ataupun mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang suci murni, hati yang tulus. Okey, ayat 84 kita garis bawakan perkataan biqalbin salim. Ya. Jadi Ibnu Abbas menyatakan maksud biqalbin salim, Nabi Ibrahim hatinya tulus, suci, murni ini kerana apa? Nombor satu, dia baginda tak pernah mensyirikkan Allah. Tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Abi Hatim pernah menceritakan daripada Auf. Dia kata, aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni tuan-tuan seorang tokoh tabi'in yang hebat. Nanti kita akan ceritakan. Tuan-tuan, telah ditanyakan kepada Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin, apa makna biqalbin salim ni? Gapo makna dia? Tuan-tuan, Muhammad bin Sirin sebut hati yang bersih, yang suci ini ada tiga. Ada tiga pengertian. Yang pertama, Nabi Ibrahim hatinya yakin kepada Allah. Masya-Allah. Yakin bulat sungguh, yakin keyakinan dia. Tidak pernah luntur keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim beriman bahawasanya kiamat itu pasti datang. Dan nombor tiga, Nabi Ibrahim yakin dengan pasti, dengan yakin sepenuhnya Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan semua orang daripada kubur. Maknanya ada alam akhirat tu. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, inilah yang disebutkan antara ciri ataupun karakter hebat Nabi Ibrahim alaihissalam ialah jiwa dakwahnya yang begitu kental. Betul. Dan betul apa yang Asia sebut tadi, salawat Ibrahimiyah. Betul. Kan yang kita bacakan dalam solat. Masya-Allah. Ya, apabila salawat ini dibacakan dalam solat, tentu tuan-tuan dan puan, maknanya kalau kita boleh amal salawat Ibrahimiyah ni, cantik sangatlah di luar solat, kan. Jadi pagi ni ramai sahabat-sahabat kita yang pulang ke kampung. Betul, Ustaz. Balik ke pantai timur, balik ke utara, kan. Ustaz balik mana, Ustaz? Saya raya kedua nanti balik ke insya-Allah, Kelantan. Insya-Allah. Jadi sementara kita mungkin jalan sesak dan sebagainya,
Kita sebutlah ya salawatlah Ibrahimiyah. Kita dah ingat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadikan amalan harian kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak berselawat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita sedang membahaskan tentang surah As-Saffat bermula ayat 109 hinggalah ayat 113. Baik, kita sudah habis membicarakan berkenaan ayat 109 dan sekarang kita nak berpindah pula ke ayat yang seterusnya 110. Jadi ayuh kita dengarkan tafsirannya. Silakan Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para pencinta Al-Quran, ayat 110. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seperti yang saya sebut tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam perjuangannya sejak muda lagi untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana diuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam negeri ataupun dalam tempat yang beliau yang baginda hidup, maknanya semuanya mensyirikkan Allah. Semua satu negeri itu syirikkan Allah. Ada catatan yang mengatakan negeri itu namanya Babylon. Maknanya semua mensyirikkan Allah, termasuk ayahanda kepada Nabi Ibrahim itu merupakan pengukir patung-patung berhala. Betapa ujian yang datang yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak pernah putus asa, ya, walaupun satu kampung tu, satu daerah, satu negeri tu semua memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya kata macam-macam lah dekat dia, kan, kata macam-macam sehingga akhirnya mereka buat keputusan mereka nak bunuh Nabi Ibrahim dengan cara nak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu kampung, satu daerah, satu negeri buat perancangan itu. Da'i Hakim, kalau kita kan orang kutuk kita kan, tutup akaun Facebook kita. Betul. Kan, tak tahan kita kan. Tapi tengok betapa kentalnya jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membawa amanah tauhid tadi, amanah dakwah itu. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan jaminan. Ya, Allah Ta'ala akan membalas kepada orang yang buat kebaikan ni, Allah akan balas dengan kebaikan. Baik, tuan-tuan dan puan, ayat inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita berkeluarga. Betul. Tuan-tuan dan puan, ya, kita ada anak-anak. Kita sebagai ayah, jangan lupa peranan kita sebagai seorang ayah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga diri ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api dalam neraka. Jadi, tuan-tuan dan puan, ayat ini kita baca bersekali dengan surah As-Saffat ayat 110 ini menjadi satu tanggungjawab bagi kita ayah, bagi kita ibu, untuk mendidik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang baik. Betul Ustaz, penatlah Ustaz didik anak-anak ni, sekejap dengar, sekejap tak dengar. Betul. Itulah cabaran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Jangan pernah putus asa. Ambil semangat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita terus mendidik anak-anak kita untuk kenal agama Allah. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya dalam rumah kita pastikan dua perkara hidup. Yang pertama, salat jamaah. Ya, pastikan anak-anak kita faham dan pandai salat. Bermula 7 tahun Nabi suruh kita ajarkan anak-anak kita salat. Didik, ajak. Kemudian ketika umur anak 10 tahun, kalau setelah kita didik, setelah kita pujuk, setelah kita pimpin dia tak nak semayang juga, waktu itu boleh diberikan pengajaran. Pukul tu bukanlah pukul nak menyiksa, bukan libas dak kan. Kadang-kadang tak perlu pukul pun kan, dengan mata saja kan. Kita tarik mata sikit, dia dah takut dah. Jadi maknanya proses itu biarlah berterusan. Pastikan salat wujud dalam rumah kita tuan-tuan. Bagaimana nak wujud? Pastikan mak dan ayah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu
Salat dalam rumah, salat di masjid, salat disuruh bawa anak-anak kita supaya anak-anak kita faham, oh ayah aku semayang. Tuan-tuan, bila anak-anak kita besar nanti, dia pergilah di mana-mana pun, dia sambung pengajian dia di luar negara, pasti akan melekat dalam mindanya, ayah aku semayang, buat aku semayang. Karena itulah kita nak mohon dan nak rayulah kepada para pentadbir, jawatankuasa masjid kan, marilah kita menyantuni ya, anak-anak kecil kan, anak-anak remaja kita untuk pergi bersolat di masjid. Dan kita nak puji, ada setengah-setengah masjid tu Da'i Hakim, ya, Ustaz, yang dia buat taman permainan kan, Masya-Allah, di luar ruang solat tu kan. Jadi maknanya anak-anak 2-3 tahun ni memanglah 4-5 tahun mula-mula dia datang dia main dulu. Betul. Kan, macam Da'i Hakim dulu kan, kecil-kecil kan. Jangan kata Ustaz. Mula-mula dia berlari dulu kan. Tapi akhir sekali insya-Allah bila dia datang masjid, pasti dia akan ingat, oh aku ayah bawa ke masjid ni. Betul. Maknanya baru dia faham, hidup kita ni jangan jauh dengan masjid, jangan jauh dengan surau. Jadi ini amanah kita sebagai mak dan ayah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu antara petua ataupun amalan bagaimana kita nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh juga solehah. Baik Ustaz, saya tadi sempat melihat kepada soalan kita. Saya suka kepada soalan yang ditanyakan oleh Intan Zurina Abdul Razak. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 110 mempunyai 2 kata kunci. Mohon Ustaz huraikan. Yang pertama, apakah balasan yang akan diperolehi? Yang kedua, apakah pula kebaikan yang harus dilakukan untuk peroleh balasan itu? Dan yang ketiga, dari segi susunan ayat ini, mengapakah dinyatakan balasan reward dahulu bukannya perbuatan action? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Baik, terima kasih Puan Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya. Baik, Puan Intan, ayat 110 ni dia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. Ya. Bermula pada ayat 100, 101, 102. Baik, apakah kebaikan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Dalam ayat ini bermula ayat 102, iaitulah Nabi Ibrahim AS ketika mana Nabi Ismail usianya meningkat remaja. Pada waktu itu datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelih ataupun mengorbankan Nabi Ismail. Ayat 102 sebut falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika mana anaknya itu iaitulah Nabi Ismail sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Maknanya dah boleh buat kerja lah. Ya, betul. Kan dah boleh buat kerja. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim datang menghampiri anaknya Ismail dan berkata, ya bunay, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku. Maknanya wahyu daripada Allah. Ya. Anni adbahuka. Aku ini diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapat kamu? Tuan-tuan, jawapan Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda yang dikasihi, jalankanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Jangan bimbang wahai ayah, insya-Allah mudah-mudahan ayah akan mendapati saya ni dalam kalangan orang-orang yang sabar. Masya-Allah. Tuan-tuan, ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Arahan daripada Allah untuk mengorbankan anak yang dikasihinya. Macam saya sebut tadi, tuan-tuan, daripada muda lagi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bertubi-tubi, berkali-kali. Ini peringkat yang seterusnya ketika umur Nabi Ismail sudah meningkat remaja. Baik tuan-tuan, dengan tanpa mengatakan tidak, dengan tanpa mempersoalkan kenapa aku yang kena uji ni, tanpa mengeluh, kenapa aku ni, asyik-asyik aku ni, kenapa aku ni, Nabi Ibrahim tak sebut begitu, tidak mengeluh. Akhirnya tuan-tuan, apa yang dibuat? Ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah bulat-bulat pada Allah, bertawakal. Tuan-tuan, ayah pun tawakal, anak dia pun bertawakal.
Jadi tuan-tuan, akhirnya Nabi Ibrahim memang melakukan arahan tersebut sebab dia yakin itu adalah arahan daripada Allah. Ya. Tuan dan puan, ayat yang seterusnya Allah Ta'ala memberitahu tuan-tuan pada ayat 107. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Maknanya waktu hendak dikorbankan anaknya itu tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala kata cukuplah. Masya Allah. Cukuplah. Kamu telah membenarkan arahan aku. Makna cukuplah. Makna Nabi Ibrahim buat. Kerana arahan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata cukuplah. Makna Allah Ta'ala gantikan dengan khibas. Dengan khibas. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, kerana itulah Allah sifatkan, Allah memberikan salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Balas apa? Tentunya lah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Puan Intan Zurina, saya rangkumkan kedua-dua soalan tadi. Itu ialah bentuk arahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kepada kita tuan-tuan, Allah Ta'ala tak suruh buat begitu. Ya, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Betul. Kita ambil arahan daripada Allah dalam Al-Quran. Kita ambil satu je. Ya. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Masya Allah. Arahan Allah kepada kita semua. Apa dia? Suruhlah ahli keluarga kamu itu bersalat. Kan kita ambil ayat, ayat ni cukup satu ayat ni. Maknanya bagaimana kita nak memastikan diri kita, isteri kita, anak-anak kita ini untuk bersolat. Pastikan solat 5 waktu sehari semalam tu cukup lengkap. Ini perjuangan yang sangat besar sebagai ibu dan ayah. Tuan-tuan perempuan, kalau kita boleh buat benda ni tuan-tuan, solat itu hidup dalam rumah tangga kita, insya-Allah bahagia kita dunia dan akhirat. Kerana tu Datuk Hakim kita seronok sangat kan. Seronok bulan Ramadan ni. Betul Ustaz. Allahu Akbar, bagaimana macam mana kita nak gambarkan seronok tu kerana apa? Nikmatnya Ramadan ni, rahmatnya Ramadan ini, Allah Ta'ala melatih kita ni supaya menyusun atur jadual hidup kita seperti yang dikehendaki oleh agama. Nombor 1, pagi tadi kita bangun sahur kan? Betul. Para penonton bangun pukul berapa? Kan? Dah hari-hari terakhir ni, Allah Ustaz, dah habis menu dah nak masak Ustaz. Habis menu. Suami pun dah tak lalu dah Ustaz. Betul. Okey. Tuan-tuan, kita bangun pukul 4 pagi kan? Maknanya 10 hari terakhir, malam terakhir kita qiyamul lail. Maknanya sebagai seorang mukmin, jadual waktu kita mesti bermula pukul 4 pagi. Setuju. Mana Syawal dan seterusnya nanti, bangun 4 pagi nak buat apa? Salat, muhasabah diri, istighfar. Jadi maknanya Allah susun, Zarifi, ni jadual hidup kamu ni. Jadi tuan-tuan, inilah rahmatnya Ramadan, wallahu a'lam. Okey, jadi jom sama-sama kita perbaiki jadual hidup kita, insya-Allah akan sentiasa bahagia dan ceria. Baik, kita nak beristighfar sebentar, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astagfirullah. Berbuka puasa selera sahaja, sudah kenyang terseksa pula. Hampir sebulan kita berpuasa. Moga diampun segala dosa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini datang dari Wak Dosh. Assalamualaikum Ustaz, Da'i, kru-kru program Tanyalah Ustaz dan sahabat-sahabat yang dikasihi. Waalaikumsalam. Ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cara dia memberi balasan kepada Nabi Ibrahim yang berbuat baik adalah dengan cara memerintahkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam disebut-sebut oleh orang-orang di kemudian hari, diberi salam. Adakah ini satu cara pembalasan yang paling maksimum? Adakah orang-orang yang berbuat baik pada zaman ini harus disebut-sebut namanya? Adakah orang-orang yang tidak berbuat baik harus juga disebut kebaikannya? Hashtag biar tahu jangan keliru. Wak Dosh, Yong Peng, Johor. Terima kasih kepada Wak Dosh atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Wak Dosh. Masya Allah, sahabat kita ni kan. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya lah
kehidupan kita ini adalah satu amanah dan Al-Quran sentiasa menampilkan watak-watak ya, khususnya para nabi dan para rasul untuk kita jadikan contoh. Ya, bagaimana kan kita faham tadi surah As-Saffat ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika nabi ditekan, ketika nabi diancam, ketika nabi diugut kan. Jadi tiba-tiba tengok kan Allah Taala tampilkan cerita kepada nabi, bukan setakat Nabi Muhammad saja yang diuji. Lihat Nabi Ibrahim juga diuji. Ujiannya bagaimana? Ujiannya Allah Ta'ala cerita bagaimana arahan daripada Allah supaya menyembelih anak yang dikasihinya. Sudahlah nak dapat anak tu lama. Betul. Lama nak dapat tempoh tu lama, menunggu. Tiba-tiba lepas dapat pula ujian ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah Al-Quran menampilkan kepada kita contoh, watak, personaliti para nabi dan para rasul sebaik-baik contoh kepada kita untuk kita ambil pedoman. Masya-Allah. Karena itu tuan-tuan kan, kita baca Quran bukan setakat memperbetulkan tajwid, bukan setakat memperbetulkan hukum ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ya izhar syafawi, tidak. Tetapi kita juga selain memperbetulkan tajwid fasahah, yang lebih penting iaitulah kita mengambil ibrah, kita mengambil pedoman daripada Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi Wak Dosh sebut kenapa Al-Quran tampilkan ya sebagai contoh satu. Dan yang kedua tuan-tuan, betul, kita ni dalam urusan hidup kita sesama manusia tuan-tuan, apabila ada orang yang buat baik kepada kita, yang tolong kita kan, kita mesti ucap terima kasih kepada dia. Betul. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Orang yang berterima kasih kepada manusia, orang itu juga akan bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak tahu dan tidak mahu berterima kasih kepada manusia, orang itu tidak mahu bersyukur kepada Allah. Jadi maknanya, tentu sekali lah tuan-tuan, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling baik ataupun paling banyak buat kebaikan kepada orang lain. Betul. Kerana itu Buya Hamka sebut tuan-tuan dalam tafsirnya, kita ni sebagai manusia kita hidup dua kali. Hidup dua kali. Dia kata kita hidup dua kali. Masya-Allah. Kita fikir juga apa maksud Buya Hamka ni. Maksudnya begini, dia kata, waktu kita hidup, kita buat kebaikan. Kan, kita buat kebaikan. Tuan-tuan, bila kita mati nanti, bila kita dah berpindah alam ke alam barzakh, percayalah orang akan sebut jasa-jasa kebaikan kita buat. Almarhum ni, arwah ni dulu waktu dia ada dengan kita tarawih, dialah yang paling sibuk kat dapur buat moreh. Masya-Allah. Kan, masak apa? Macam mana ya? Maknanya orang akan sebut dialah paling rajin bersihkan tandas masjid. Oi, kalau dia ada ni, maknanya itulah kebaikan-kebaikan yang disebut. Kerana itu Buya Hamka kata, walaupun kita dah mati, orang akan tetap menyebut kebaikan-kebaikan kita. Masya-Allah. Tapi kalau kita ni atas dunia bergaduh dengan orang, bermusuh dengan orang, tak seronok lah. Tak seronok. Jadi jomlah kita buat kebaikan. Wallahualam. Baik, jadi jom kita bina nama kita walaupun sudah meninggal dunia, orang masih lagi menyebut akan kebaikan yang telah kita lakukan. Baik, kita nak berpindah pula Ustaz ke ayat yang 111. Seperti biasa, sebelum kita nak raikan soalan, kita nak dengarkan dahulu tafsiran berkenaan ayat 111. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Allah Azza wa Jalla sebut innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini juga Allah Ta'ala tampilkan rujukan model contoh tauladan kepada kita, iaitulah bagaimana Nabi Ibrahim AS walau dalam apa juga keadaan, baginda tetap mempertahankan iman dan tauhid baginda kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam negeri Babylon itu tak ada seorang pun yang beriman, tak ada seorang pun yang ikut seruan Nabi Ibrahim AS. Dalam catatan kata ada 3 orang saja yang beriman. Masya-Allah. 3 orang saja. Yang pertama isteri baginda Sarah, dan yang seterusnya ialah saudara baginda, itu ialah Nabi Lut AS. Jadi cuba kita bayangkan tuan-tuan, dalam satu Babylon tu 3 orang saja yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi ini contoh yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS.
Baik, seperti yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ketika muda lagi, Nabi Ibrahim diuji. Ya. Antaranya ketika mana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam umurnya dalam menyusu lagi. Ya, maknanya kalau menyusu sekitar 2 tahun, 1 tahun gitu kan. Tuan-tuan, pada usia yang begitu, tiba-tiba datang wahyu, datang ayat Al-Quran, datang wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam supaya meninggalkan anak anda tadi, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, ya, isteri Nabi Ibrahim, tinggal di satu kawasan yang kering kontang. Tak ada apa-apa, Ustaz. Tak ada apa-apa. Indaka baitul berdekatan dan bersebelahan dengan Baitullah, dengan Baitullah. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, Baitullah jangan kita gambarkan macam hari ini. Yang ada pada waktu itu hanyalah foundation, hanyalah binaan asas 4 segi sahaja. Maknanya di kawasan itu tidak ada orang, kemudian tak ada air. Yang ada hanyalah gunung ganang sahaja, Bukit Safa dan Marwah, itu sahaja. Jadi pada waktu itu tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya meninggalkan anak anda ni dan Siti Hajar di situ. Masya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita, ya Allah, pening juga tu. Pening juga ni. Kenapa? Kenapa datang wahyu ni pada aku ni? Kalau begitulah, kan? Tapi tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia seorang nabi, seorang rasul yang tetap yakin dengan tauhidnya. Allah Taala Maha menjaga anak anda dan isterinya tadi. Dia yakin Allah pasti jaga. Kenapa? Mereka ditempatkan di sebelah ataupun berdekatan dengan rumah Allah. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah, ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita betapa kita istilahkan sebagai betapa akurnya, taatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita, tuan-tuan, yang ini yang kita nak muhasabah. Ini titik-titik penting kita. Arahan Allah kepada kita iaitu apa, tuan-tuan? Hormat ibu bapa. Tuan-tuan, nak hormat ibu bapa ni susah kan? Betul. Tambah kalau mak ayah kita sedang diuji dengan sakit. Ya, kalau mak ayah kita terlantar, bedridden. Yang ni baru kita diuji, tuan-tuan. Tuan-tuan, selagi mana ibu ayah kita belum terlantar sakit, kita masih belum diuji. Tapi waktu mak ayah kita terlantar sakit, sama ada di hospital atau terlantar di rumah, tak mampu untuk bergerak sendirian, perlu bantuan, waktu ni diuji kita. Abang Long, Abang Ngah, Abang Cik, tambah pula menantu-menantu ipar dua ni kan. Yang ni baru kita diuji. Kita boleh berkorban ataupun tidak, boleh kita taat ataupun hormat ataupun kita jaga mak ayah kita ataupun tidak. Kan? Al-maklumlah, mak ayah kita ni ialah kan, bila umurnya meningkat dewasa, kadang-kala mulutnya itu terlepas sedikit ataupun mak ayah kita ni bila meningkat dewasa, percakapannya mungkin berulang kali. Betul. Bagaimana kita nak menjaga hati kita ni supaya kita jangan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kita berkata jangan kita membentak, jangan kita mengasari mak kita walau sekadar berkata wala tanharhuma. Janganlah kasari mereka. Macam mana kita nak bawa ayat ni dalam hidup kita? Masya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak meraihkan pula seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Silakan tuan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak baca 3 ayat. Jadi saya minta mohon Ustaz tolong perbetulkan ya. Sila Tuan Haji, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على كذلك نجزي المحسنين Allah. إن
Terima kasih Ustaz dan Da'i. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya Maaf dan Batin. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Selamat puasa, Terima kasih insya-Allah. juga kepada Tuan Ismail Mak Isa yang sudi bersama dengan kita pagi ni. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit komentar tentang bacaan Tuan Ismail tadi. Masya Allah, Tuan Haji Ismail kita ni memang pemanggil setia kita. Betul. Yang selalu beliau suka untuk bertadarus, ya, memperbetulkan bacaannya. Masya Allah. Tadi beliau baca dengan Taranum Bayati tu. Masya Allah. Kan, Bayati. Sekalian Taranum Masya Allah, Taranum terus kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salamun ala Ibrahim. Harakatnya cukup situ, alhamdulillah kan. Kemudian kadzalika najzil muhsinina. Jaga sikit najzil tu. Naj tu ialah qalqalah sughra. Ya, qalqalah yang berada di tengah-tengah. Kadzalika naj. Okey. Kemudian innahu min ibadinal mu'minun. Jadi Mukminin Ustaz. Innahu min ibadinal mu'minin. Jadi maknanya alhamdulillah bacaan Tuan Haji Ismail kita bagus, cermat, dan seterusnya kita pertingkatkan dengan kita terus mengikuti pengajian Al-Quran. Okey, baik, tahniah kepada Tuan Ismail, dan sekarang kita nak bertakbir seketika dengan mana teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pamaon kahwin dua, kahwin dengan anak dara, zakat fitrah jangan dilupa, barulah rezeki berlipat ganda. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, satukan semua pembiayaan anda untuk pengurusan kewangan serta ketenangan fikiran melalui pembiayaan peribadi iAfin dengan kadar keuntungan menarik. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari afinalways.com atau hubungi pusat panggilan Afin di 0382302222 tertakluk Terma. Baik, terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak terus berpindah ke soalan yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 109 itu adalah jaminan kesejahteraan khas kepada Nabi Ibrahim. Namun ayat 110 Allah sebut balasan kepada orang yang berbuat baik. Adakah ayat 110 itu jaminan buat Nabi Ibrahim dan manusia lain juga? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Rahimah atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Rahimah. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Tuan-tuan, ayat itu bila dalam Quran, tuan-tuan, bila kita berjumpa dengan ayat kadzalik, kadzalik, maknanya Allah Taala telah menyimpulkan cerita sebelum itu. Allah dah telah rumuskan. Maknanya kan cerita itu bagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah uji baginda supaya menyembelih, mengorbankan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya dia buat semua arahan Allah tu. Allah Ta'ala kata cukup. Cukuplah. Keyakinan Nabi Ibrahim itu yang Allah Ta'ala nak lihat, akhirnya digantikan dengan qibas. Baik, tuan-tuan, maknanya itu jaminan yang Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita orang Muslim, orang mukmin. Orang yang buat kebaikan, orang yang ikut peraturan Allah, orang yang berkorban kepada Allah, orang yang berkorban kerana Nabi Muhammad, orang yang ikut agama, mereka juga akan diberikan balasan yang sama. Jadi tuan-tuan, kerana itulah kita di atas dunia ini, dalam riwayat baginda sebut kepada kita, dunia ni ialah sejnul mukmin. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Kenapa penjara? Para ulama hadis kata penjara itu maksudnya kita hidup di atas dunia ini ada peraturan-peraturannya. Ya. Tengok tuan-tuan, alhamdulillah hikmah kita berpuasa. Kan? Tuan-tuan, kita berpuasa, tak makan dan tak minum bermula waktu subuh sampai waktu maghrib, bukan kerana tak ada makanan. Kan, Da'i Hakim, kalaulah ada air mineral di depan Da'i Hakim sekarang ni, kan, kita minum ke tidak? Tak minum kan? Betul. Kerana apa? Itu peraturan Allah. Tak boleh kita makan dan minum ketika siang hari. Kenapa? Kita sedang berpuasa. Jadi maknanya dalam hidup ini juga ada peraturannya. Dan peraturan itulah yang mesti kita ikut.
Yeah. Ya, peraturan itulah yang mesti kita ikut. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah bulan puasa yang sedang kita berada pada hari-hari terakhir ini mengajar kepada kita hidup kita ini mesti kita akur dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ikut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taat kepada Allah pastilah ya Allah taala berikan kebaikan kepada mereka dunia dan akhirat. Dalam sebuah riwayat dari Hakim dan para penonton sekalian, Nabi SAW menceritakan di hari akhirat nanti diangkat seorang ahli syurga ni, Masya Allah, Allah Ta'ala celupkan dia dalam syurga sekejap, beberapa seketika. Maknanya kalau nak mudah faham tu mungkinlah seminit dua lah, okay, kan? Contoh. Kemudian diangkat orang ini. Orang ni di atas dunia dulu dia diuji dengan ujian begitu teruk. Allah uji dia satu, tapi dia tetap sabar dan dia tetap taat kepada Allah. Yeah. Jadi Allah Ta'ala tanya dia, apabila kamu masuk dalam syurga sekejap tadi, kamu masih ingatkah lagi di atas dunia dulu kamu teruk diuji? Apa jawab hamba Allah yang masuk syurga ni? Dia kata, Ya Rab, wahai Tuhan, aku dah lupa. Masya Aku Allah. dah lupa semua ujian, bebanan, cubaan yang kau berikan kepada aku atas dunia dulu. Aku dah lupa, wahai Allah. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya masuk syurga sekejap saja, beberapa minit, beberapa detik saja, lupa langsung di atas dunia itu, dunia dulu diuji oleh Allah. Dalam hadis yang sama, diambil pula ahli neraka. Atas dunia dulu, dia ni lah kepala pengak ni. Kepala pengak. Dia ni lah joli, tak ingat Allah, kan? Dia langgar peraturan Allah, dia langgar habis. Di hari akhirat, diambil orang ini dan dicelup orang ini seketika dalam neraka. Kemudian diangkat balik. Ditanya kepada dia, di atas dunia dulu, sonok kamu joli, kan? Sonok kamu sekian-sekian, sonok ke dunia dulu. Tuan-tuan, apa jawabnya? Dia kata, Ya Rab, wahai Tuhan, aku dah lupa segala keseronokan yang aku dapat atas dunia dulu. Aku lupa, wahai Tuhan. Aku lupa, wahai Allah. Lupa kerana apa? Kerana azab teruknya diazab dalam neraka Allah yang sangat menakutkan. Langsung terlupa keseronokan atas dunia dulu. Maka tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, marilah kita mendidik hati kita, diri kita untuk sentiasa kita taat kepada perintah Allah dan perintah agama. Percayalah tuan-tuan, orang yang patuh, orang yang taat kepada perintah agama, ya, orang inilah yang disebut sebagai orang yang berjaya dunia dan akhirat. Karena itu tuan-tuan, kita berada di penghujung bulan Ramadan ni, jangan lupa kita sentiasa doa. Antara doa yang selalu Rasulullah baca ketika Nabi hayat dulu, ketika Nabi hidup dahulu, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kejayaan kepada kami dunia dan akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu antara amalan-amalan ataupun doa yang boleh kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita sejahtera dunia dan juga sejahtera akhirat. Baik, jadi kita nak berpindah pula kepada ayat yang 112, Ustaz. Kalau kita lihat di situ agak sedikit panjang ayatnya, dan kita nak dengarkan dahulu tafsirannya, kemudian kita buka kepada soalan. Silakan, Ustaz. Baik, tuan-tuan, pemerhati rahmati Allah, kita lanjutkan pula kepada ayat nombor 112 ya. Baik, tuan-tuan, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami pula berikan berita gembira bahawa ia akan beroleh seorang anak, iaitulah Ishaq, yang akan menjadi nabi yang terhitung dari orang-orang yang saleh. Ini berita gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, tuan-tuan, dalam catatan Nabi Ibrahim dikurniakan anak, iaitulah Nabi Ismail ketika usia baginda, ketika usia Nabi Ibrahim menjelang 100 tahun. Maknanya 100 tahun lamanya Nabi Ibrahim menunggu, ya, Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Ibrahim untuk dikurniakan zuriat, itulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ayat ini juga kalau kita baca bersekali dengan dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan jalan keluar daripada masalah itu, jalan keluar yang daripada pintu yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia jalan keluar. Masya-Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang itu daripada pintu ataupun jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, ayat ini tuan-tuan, selalulah kita tengok digantung di kedai-kedai kan. Betul. Orang kata apa? Ayat 1000 dinar. Betul, Ustaz. Tapi kita tak tahulah main mana asal usul 1000 dinar tu kan. Tapi yang penting ialah bukan sekadar gantung, tapi kita kena faham apa makna ayat itu. Maknanya ialah syarat untuk kita mendapat bantuan Allah, Allah Ta'ala berikan jalan penyelesaian pada masalah kita, dan juga Allah Ta'ala buka rezeki kepada kita dari pintu tak disangka. Satu perkara iaitulah kita mesti menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Tengok tuan-tuan, dalam kisah ini bagaimana Nabi Ibrahim, seorang Nabi, seorang Rasul yang saleh, yang bertakwa, akhirnya Allah Ta'ala memberikan khabar gembira, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada Nabi Ibrahim. Itulah Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan berikan anak dia yang bernama Nabi Ishaq. Baik tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Kisah ni disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam satu ketika tu tuan-tuan dan puan, Puan Najah, Tuan Haji, Imam Ahmad bin Hanbal dia travel, dia musafir. Musafir, bila selesai urusan musafir nak kembali ke rumah lah. Dalam perjalanan beliau singgah di masjid untuk salat. Jadi pada waktu itu cuaca di luar agak sejuk dan waktu pun sudah malam. Tambahan pula Imam Ahmad pula warga Mas, dia umurnya sudah lanjut, dia kata tidur dululah di masjid ni. Nah, sebelum balik esok pagi lah. Baik, akhirnya tuan-tuan, ketika Imam Ahmad mungkin bersilalah cari tiang apa semua kan. Waktu tu datang Tok Siak. Tok Siak datang. Tok Siak kata, tak boleh tuan tidur sini. Kalau tuan tidur, ramai lagi orang akan datang tidur ni. Minta maaf tuan ya, jawatankuasa tak bagi tidur ni. Dia melaksanakan arahan kan. Jadi Imam Ahmad orang yang patuh dan akur kepada peraturan. Dia pun tak apalah, ada orang tak bagi tidur dalam masjid, dia pun cubalah nak tidur di beranda di luar masjid. Ni tuan-tuan, ni Tok Siak tadi ni mungkin dia dah tutup lampu kipas apa semua kan, dia pun nak balik, tengok ada jumpa lagi pak cik ni. Dia tak tahu tu Imam Ahmad bin Hanbal. Yalah waktu tu tak ada Facebook kan, tak ada Instagram, tak ada Twitter, tak kenal. Ingat ni orang biasa saja. Betul. Tuan-tuan, ringkas cerita, tiba-tiba ada seorang lelaki dia nampak Imam Ahmad, pak cik ni macam tak ada tempat nak tidur ni. Dia berkata, jom pak cik balik rumah saya lah. Dia tak tahu tu Imam Ahmad, seorang tokoh hebat pada zaman itu. Dia pun ajak balik rumah dia. Sampai di rumah dia, dan dia kata, pak cik rehatlah, saya ni meniaga pak cik. So malam ni nak buat kerja sikit lah, esok nak meniaga. Pak cik rehatlah, tidurlah. Okey, dia pun pergi buat kerja. Sambil dia buat kerja, budak muda ni, lelaki ni, dia pun mulut dia duk sebut astagfirullah, 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 istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi Imam Ahmad bila tengok tadi, dia pun lain macam ni kan. Jadi dia bertanya, sejak bila tuan duk sebut istighfar ni? Dia kata lama dah, sejak saya kerja dululah. Okey, dia tanya soalan yang kedua. Okey Ustaz, kita nak dengarkan. Betul. Kita nak dengarkan tentang soalan Kita yang kedua ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi kita nak berehat seketika Ustaz di TV3. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9 dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak tahu besarnya padang, tanyalah belalang. Kalau nak tahu dalamnya lautan, tanyalah ikan. Kalau nak tahu tingginya gunung, tanyalah helang. Dan kalau nak tahu indahnya Quran, tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan sekarang kita nak sambung tentang kisah tadi antara seorang lelaki dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Betul kan Ustaz? Ya, betul. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih dan Hakim. Penonton rahmati Allah. Baik, kita sambung cerita tadi ya. Kisah ini disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila seorang lelaki tadi dia tengok Imam Ahmad macam tak ada tempat nak tidur ni malam ni. Jadi dia jemputlah Imam Ahmad ni balik ke rumah dia untuk tidur. Sementara nak tunggu esok untuk Imam Ahmad balik ke kampung dia lah. Jadi bila sampai di rumah, dia kata, tuan tidurlah ya, saya ni bekerja jual roti, jadi malam ni nak buat preparation sikit lah. Okey, jadi dia pun buat kerja lah di rumah dia tu. Jadi sambil-sambil dia buat kerja tu, tiba-tiba Imam Ahmad tengok mulut dia terkumat kamik duk sebut istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi Imam Ahmad pun tanya dua soalan. Soalan pertama dia tanya, sejak bila adik baca ni? Dia kata, lama dah kan, alhamdulillah bila saya tahu istighfar ni sekian-sekian, jadi saya amalkan. Satu. Yang kedua, soalan kedua, Imam Ahmad pun bertanya, semenjak adik duk sebut istighfar ni, tuan sebut istighfar ni, apa benda yang tuan dapat? Share lah sikit. Kan? Jadi lelaki ni pun kongsi cerita. Dia kata, alhamdulillah tuan, bila saya duk sebut istighfar selalu ni, apa yang saya minta, apa yang saya tadah tangan berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi pada saya. Masya Allah. Cuma tuan ada satu lagi yang Allah Ta'ala tak bagilah, yang saya minta ni tak dapat lagi ni, tak dapat lagi. Jadi Imam Ahmad pun tanya, gapo dia? Apa dia? Jadi tuan-tuan, lelaki ni pun beritahu, tuan, saya doa pada Allah, saya berhajat sangat, saya nak jumpa dengan seorang imam yang sangat hebat pada zaman ini, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya teringin nak jumpa dia. Masya Allah. Tuan-tuan haji, puan haja, yang lelaki tadi ni, yang dijumpa di masjid tadi ni, mungkin nampak macam lebay kampung je kan, macam tak ada apa-apa. Itulah Imam Ahmad, seorang imam tokoh pada zaman itu. Bila kita sebut nama Imam Ahmad tu, bukanlah imam sembahyang. Bukan sekadar itu, tapi maknanya seorang tokoh, menjadi rujukan umat pada waktu itu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tengok, dengan istighfar ya, Allah Ta'ala ampunkan kita. Dan bila Allah Ta'ala ampunkan kita, para penonton, ia menjadi asbab doa kita dijawab dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah kita mesti menjadi orang yang bertakwa, orang yang ada kita sebut sebagai ada jiwa hamba. Betul. Dan itulah, dan yakin kan, kita bulan Ramadan ni, ya Allah, Ramadan mengajar kita supaya kita kembali kepada asas agama. Kan kalau dulu kalau nak pergi masjid tu sibuk manjang. Kan? Betul. Sibuk seumur. Alhamdulillah sekarang ni kita konsisten. Tarawih alhamdulillah 28 malam dah. Kan 29 malam dah. Kita boleh konsisten datang ke masjid. Maknanya tuan-tuan dan puan, lepas ni bila masuk bulan Syawal dan seterusnya, terus kena konsisten pergi masjid, pergi surau. Kerana apa? Di masjid dan surau lah tempat turunnya rahmat Allah, mencurah-curah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, betul. Jadi Ramadan ajar kepada kita bukan hanya buat kebaikan, tetapi istiqamah dalam membuat kebaikan. Baik, saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh Sirna berkaitan ayat 112. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud, Da'i Hakim dan semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 112, di dalam ayat ini masih ada pertikaian orang Yahudi tentang anak yang mana disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tujuan mereka sebenarnya dan mengapa susah sangat mereka untuk mengakui bahawa anak tersebut ialah Nabi Ismail alaihissalam? Mohon penjelasan. Terima kasih juga kepada Sirna atas soalan. Baik Puan Sirna, terima kasih. Kalau saya rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ketika mengulas ayat fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia khabar gembira dengan kehadiran seorang anak yang sabar. Jadi apa yang berlaku, golongan Yahudi ini mereka cuba memasukkan elemen pendustaan. Dia kata anak anda kepada Nabi Ibrahim yang disembelih itu
bukan Nabi Ismail tetapi Nabi Ishaq. Dia memasukkan unsur-unsur begitu. Dalam catatan Al-Imam Ibn Kathir, kenapa jadi begitu? Kerana mereka kata Nabi Ishaq itu adalah nenek moyang mereka berbangsa Yahudi. Ya. Sedangkan Nabi Ismail itu pula adalah nenek moyang berbangsa Arab. Dan mereka iri hati kepada bangsa Arab. Iri hati. Sehingga mereka kata Ismail dan ibunya telah dibawa pergi menuju ke Makkah. Jadi maknanya dalam catatan tafsir menyatakan kerana unsur dengki tadilah. Itu elemen-elemen yang dimasukkan. Jadi bagi kita orang beriman, tuan-tuan, tentulah kita berpegang kepada Al-Quranul Karim. Betul. Bagaimana keluarga yang hebat ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar dan sebagainya itu menjadi model dalam keluarga yang kita nak bawa dalam keluarga kita. Iaitulah apa? Kita nak pastikan anak-anak, suami, isteri kita mempunyai ilmu dan kita beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Yang tu yang kita nak buat sama-sama dan nak amal agama dalam keluarga tu. Setuju. Ya Allah, itu perjuangan kita. Wallahualam. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang perjuangan agama. Kalau boleh kita nak keluarga kita ni seperti keluarga Nabi Ibrahim, anaknya soleh, ayahnya soleh, isterinya solehah. Jadi apakah pelan tindakan yang mungkin Ustaz boleh cadangkan kepada kita yang sudah berkeluarga untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan juga solehah, Ustaz? Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim ini, Allah Ta'ala rakamkan dalam 25 surah. Masya Allah. 25 surah. Banyak. Surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, kemudian surah At-Taubah, surah Hud, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, surah Maryam, surah Al-Anbiya, surah Asy-Syu'ara, surah As-Safat dan surah Al-Dhariyat. Masya Allah. 15. Tuan-tuan, kita belajar daripada doa Nabi Ibrahim. Bagaimana kita nak pastikan keluarga kita ni saleh? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau jadikanlah diri kami dan zuriat keturunan kami ini hamba-hamba kamu yang mendirikan salat. Ini kata kunci yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Maknanya dalam hidup ni, tuan-tuan, khususnya dalam berkeluarga, salat jadi perkara yang paling asas. Dalam binaan itu dia tiang. Kalau tak ada tiang, runtuh keluarga kita. Jadi kita kena berfikir para penonton, macam mana kita nak budayakan salat jamaah itu dalam rumah kita. Bagaimana kita nak pastikan anak-anak, suami dan isteri kita ni orang yang mendirikan salat. Mak ayah kena main peranan. Nak peranan apa? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kena pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya mak dan ibu dan ayah ni kena sentiasa pesan di mulut ni. Pesan sokmo-sokmo kepada anak ni, walaupun di mana-mana pun salat jangan ditinggalkan. Betul. Jadi kita kena tunjuk contoh. Sekali lagi, hari ni ramai yang balik kampung ni. Betul. Kan? Bila masuk waktu zuhur sekejap nanti, kan? Bila dengar saja azan di radio Bulletin FM, kan? Hot FM, Molek FM, kan? Maknanya terus kita tunjukkan kesegeraan. Kita sebagai mak ayah ni cari hentian rehat dan rawat, kan? Untuk kita salat. Kan? Maknanya kita tunjuk kesegeraan kepada anak-anak di mana-mana pun. Semayang ni mak ayah aku jangan main-main. Memang dia tunjuk kesegeraan. Tapi kalau kita tak tunjuk serius, kita buat relax, kan? Apatah lagi tak semayang. Jadi mana mungkin model tu anak-anak nak tengok. Jadi tuan, anak-anak kita ni, tuan-tuan perempuan, kan, dia lebih cepat tangkap. Tangkap ni maknanya dia lebih prihatin dengan apa yang dia lihat berbanding apa yang kita sebut. Maknanya dia tengok apa yang kita buat berbanding apa yang kita sebut. Jadi ini cabaran pada kita, dan salah satunya Nabi Ibrahim berikan penegasan kepada kita melalui doa tadi. Apa dia, tuan-tuan? Salat dan salat. Ini perkara utama. Wallahualam. Baik, jadi apa yang boleh saya simpulkan ialah kita perlu pesan dan buat. Jangan pesan saja tapi tak buat, maka tidak menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Baik, kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
beriman tak banyak tanya, tak banyak keluh. Apa tanda orang beriman? Terus buat apa yang disuruh. Apa tanda orang beriman? Dapat nikmat syukur, dapat ujian akur. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik, alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung blok terakhir Tanyalah Ustaz, dan kita nak teruskan pada ayat yang terakhir juga, iaitu ayat 113. Kita dengarkan dahulu tafsirannya. Silakan Ustaz. Baik, para penonton, ayat nombor 3 ini Allah Ta'ala memberitahu bagaimana Allah Ta'ala memberikan limpah keberkatan kepada Nabi Ibrahim itu dengan Allah Ta'ala mengurniakan anak anda kepada Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq ini Allah Ta'ala nyatakan akan menjadi Nabi. Dan pada ayat di belakang itu, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Ayat ni tuan-tuan memberikan satu kefahaman kepada kita. Kita ni ya mesti jaga anak-anak kita, dan kita kembali pada doa tadi kan? Ya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan juga zuriat keturunan kami ini hamba-hamba yang mendirikan salat. Jadi sebab apa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan bagaimana zuriat keturunan kita ni dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada dia beriman macam kita, dia orang baik-baik macam kita, ataupun dia jadi orang tak beriman, ataupun jadi orang yang melakukan maksiat. Kerana itu kan lagu Kepenarihan macam mana? Iman tak dapat tak erti dia. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Kan? Jadi begitu mafhum ayat ini. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, kerana itulah saya teringat dari Hakim dalam surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Bila umur kita ni dah masuk 40 tahun. Masya-Allah. Allah Ta'ala suruh kita ingat beberapa perkara. Antaranya ialah Allah Ta'ala suruh kita ingat 40 sanah. Antaranya Allah Ta'ala suruh kita ingat zuriat wa min dzurriyyati, suruh kita ingat zuriat yang kita akan tinggalkan. Maknanya kita kena perhatilah anak-anak yang kita nak tinggalkan nanti ni, adakah mereka faham agama, tauhid, belajar ke tidak, kan, asas-asas fiqh, syariat, mengaji ke tidak, akhlaknya macam mana. Jadi bila masuk 40 tahun kita kena risau anak-anak dan zuriat kita yang kita nak tinggalkan ni bagaimana bila kita tak ada nanti. Jadi ini perkaranya, wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu antara tambah nilai yang perlu kita buat. Kita lihat bagaimana keadaan anak kita sekarang, adakah soleh ataupun sebaliknya. Kalau kurang, maka kita perlu mendidik mereka sehabis baik. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita berkaitan ayat yang terakhir pagi ini. Fadli Matsyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat ke-113, apakah bentuk kezaliman yang mereka telah lakukan pada diri mereka sendiri, dan adakah kezaliman-kezaliman tersebut turut dilakukan oleh umat masa kini? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, ada siap hashtag kali ya. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Fadli. Perkataan muhsinun. Muhsinun, orang yang mengerjakan kebaikan. Al-Imam At-Tabari terjemahkan muhsinun, orang yang mengerjakan kebaikan itu bermaksud orang yang beriman kepada Allah dan orang yang taat kepada perintah Allah dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Maknanya orang itu beriman dan orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian perkataan zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya ialah, kata Al-Imam At-Tabari, orang yang tak beriman kepada Allah. Dia tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Dia tak ikut apa yang Allah larang ni, dia buat. Dia tak tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dia tak ikut peraturan agama. Itu maksudnya orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan tentunya lah ayat Al-Quran ini memberikan ibrah kepada kita sebagai satu muhasabah kepada kita. Jangan kita jadi orang yang suka menyeberang ataupun menyeleweng daripada asas-asas agama. Itu
kehendaknya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu antara kita punya indikator ataupun cara-cara untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Baik, soalan seterusnya, Aisyah Echa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, pada ayat 113 surah As-Saffat ada menyatakan bahawa akan lahir keturunan dari zuriat Nabi Ibrahim serta anaknya Nabi Ishak. Keturunan yang baik-baik dan keturunan yang menzalimi dirinya sendiri dengan nyata. Siapakah antara contoh dua golongan itu dan apakah maksud menzalimi diri sendiri dengan nyata? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Aisyah Echah. Baik, Abu Hayyan ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini sebagai amaran kepada keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ishak. Iaitulah di kalangan orang Yahudi yang mana mereka ini tidak mahu mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mahu beriman kepada Allah dan tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu bentuk penegasan dan amaran kepada mereka itu. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut mereka ini telah menzalimi diri mereka sendiri. Zalim kerana apa? Mereka tidak mahu beriman kepada Allah dan tidak mahu beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat ni kita bawa dalam konteks keluarga kita. Itulah pentingnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak. Tuan-tuan, sekarang kita perlu merencana, kita mesti merancang supaya isteri dan anak-anak kita ni mempunyai ilmu dan semua mempunyai kefahaman yang sama. Betul. Kita nak pujilah para ibu kita, kakak-kakak kita memang rajin dengan kuliah duhanya. Betul, setuju. Kuliah muslimatnya lagi kan. Kita tak pernah dengar kan kuliah muslimin kan, jarang kan. Tak pernah lagi. Kuliah wanita, memang wanita je kan. Betul. Alhamdulillah. Okey, maknanya sekarang ni bila perempuan bila pergi belajar ilmu, jangan lupa bila balik nanti kita pula jadi ustazah kepada suami dan anak-anak di rumah, ataupun bawa sekali anak-anak pergi ke kelas pengajian kita tu supaya sekeluarga kita mempunyai tahap ilmu yang sama. Dan tuan-tuan dan puan, apabila kita ada ilmu, maknanya kita akan beramal berasaskan ilmu. Bila kita beramal dengan asas ilmu, ini akan memberikan kekuatan istiqamah. Istiqamah kepada kita berbanding kalau kita beramal hanya kerana semangat saja. Semangat ni al-maklum lah kan. Bila kita pergi kelas ada kawan kita kan, bila ada kawan kita rasa semangat lah. Bila kawan kita tak sihat kita malas pergi lah. Kan. Jadi bila ada ilmu kita kata aku kena pergi majlis ilmu ni walaupun kawan-kawan uzur tak dapat pergi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dalam laluan perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan laluannya untuk masuk syurga. Jadi kalau kita faham hadis ni, walaupun berpanas, walaupun berhujan, kita akan tetap cari masa untuk mencari ilmu ke kelas pengajian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalau kita lihat pada ayat 113 ini, antara perkataan ataupun kalimah yang menarik perhatian saya, ada disebut di situ wabarakna, yang bermaksud dan kami limpahi berkat kepadanya. Kalau kita lihat perkataan berkat dalam Quran begitu banyak disebutkan. Ada disebutkan dalam suratul Isra, subhanallazi sampailah allazi barakna haulah. Ada juga disebut dalam ayat pertama surah Al-Mulk tabarakallazi. Jadi menunjukkan adakah berkat ini begitu penting dalam hidup kita, perlu dicari sehingga Allah sebut berulang-ulang kali di dalam Quran Ustaz. Baik, apa makna barakah? Barakah bermaksud ziyadatul khair, thubutul khair al-ilahi fi syai'. Maknanya setiap perkara yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu ada kebaikan. Contoh kan, kita ada anak-anak, ada keluarga. Alhamdulillah, keluarga ni keluarga yang sejahtera, keluarga yang baik, keluarga yang saleh. Walaupun mungkin rumahnya kecil sahaja, kan, bila berjalan tu belaga bau. Allah Akbar. Allah Akbar. Kan? Tapi alhamdulillah seronok. Ini musim beraya kan. Betul. Balik kampung, ya Allah ni nak mandi waktu pagi ni kan. Nanti waktu pagi raya tu kan. Beratur panjang ni kan. Ambil nombor lah kan. Tapi alhamdulillah seronok kan. Tak ada gaduh-gaduh, semuanya berlapang dada. Itu maknanya barakah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, penting hidup kita ini cari keberkatan. Maknanya bila keberkatan ni, bila berkat ni
yang sedikit itu cukup. Masya Ya, Allah. yang banyak tu kita tak kedekut. Masya Kita Allah. akan sedekah, kita akan berkongsi pula rezeki yang banyak tu dengan orang lain. Yang kita bimbangnya rezeki Allah Taala bagi banyak bagi kita. Tapi kita kedekutlah pula. Yang tu yang kita bimbang. Bimbang tak ada keberkatan dalam rezeki dan kehidupan kita. Jadi yang Da'i Hakim sebut tadi betul, carilah barakah. Cara nak dapat barakah tu bagaimana? Tentunya lah kita berusaha sedaya mungkin untuk ikut apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi insya-Allah itulah berkat yang perlu dicari, kerana kita bila di akhir zaman makin lama makin hilang berkat dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sudah di penghujung ya? Betul Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah, Sekejap saja ya. Sekejap saja. Mungkin ada sedikit kesimpulan sebagai penutup kepada perbincangan kita pagi ini. Baik, para penonton, ayat 109 sehingga 113 pada pagi ini memberikan kepada kita, marilah kita mencontohi Khalilullah baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya dalam kehidupan kita. Nombor 2, tuan-tuan, marilah kita jangan pernah letih untuk buat kebaikan. Betul. Jangan pernah letih untuk mengajak kebaikan. Jangan pernah letih untuk mendidik anak-anak. Jangan pernah letih. Kerana apa tuan-tuan? Akhirnya iaitulah kita mahu mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala Maha Adil. Yang baik dibalaskan dengan kebaikan. Ya, iaitulah syurga. Manakala perkara dosa, maksiat dan kemungkaran, kalau kita tak mahu ataupun kita tak nak bertaubat, tuan-tuan, kita bimbang akhirnya kita tenggelam dalam dosa, tak sempat bertaubat, tak sempat minta maaf kepada Allah, kita bimbang kita akan terhumban dalam neraka Allah yang sangat menakutkan. Dan di akhir Ramadan ni tuan-tuan, jangan lupa ya, pakat-pakat kita amal doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Engkau sukakan hamba yang minta maaf. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Doa ni kita baca. Dan satu lagi, kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima segala amal-amal yang kita buat sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang hidup kita. Wallahualam. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita pun dah di penghujung. Mungkin ada sedikit lagi doa sebagai penutup lah Ustaz, untuk kita jemput berkat dalam program kita pagi ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz setiap hari dengan pelbagai topik yang kami hidangkan dan barisan panel yang terbaik hanya untuk anda. Dalam Tanyalah Ustaz, saya Indah Kasih. Assalamualaikum. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Bye-bye.